Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan tentang piping and instrumentation diagram of three-phase separator unit, atau dalam bahasa Melayu kita sendiri iaitu pemisah tiga fasa mendata. Sebelum saya nak terangkan lebih lanjut, lebih baik saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fadil bin Abdul Rahman Hidayah. Nombor matrik saya 33 DPC 20F2020, dari kelas DPC 3A. Pertama sekali, kita ingin cakap pasal apa? Tiga phase separator ni, iaitu fungsi-fungsi dia. Bagaimanakah pemisah tiga fasa mendata ini berfungsi? Okay. Dalam pemisah tiga fasa mendata ni, suatu benda tu memasuki vessel melalui salur masuk dan serta-merta mengenai pengalir salur masuk. Yang kita boleh nampak dalam ni, kemungkinan benda tu akan masuk bahagian ni, masuk ke dalam apa, dalam bahasa Melayu benda ni iaitu pemisah tiga fasa. Benda tu masuk ke dalam vessel. Seterusnya, kesan mendatar inilah yang menyediakan pengasingan. Yang pertama sekali iaitu cecair dan wap, dan disusuli dengan apa, dan dia akan memulakanlah proses pengasingan gas minyak tersebut. Seperti yang kita boleh nampak dalam ni, kita ada apa, objektif dalam ni, iaitu yang pertama, to apply tag numbers, line symbols and instrument symbols to process instruments and instrument function. Dalam sini kita boleh fahami yang objektif kita sebenar untuk mini project ini, iaitu first sekali ialah ni, nombor tag ni. Dalam setiap valve semua ni kita akan jumpa dalam ni, iaitu nombor-nombor tag dia, seperti 3 MBV iaitu apa, ball valve. Seterusnya, objektif tu kita disuli dengan line symbol dalam apa, lukisan AutoCAD yang kita boleh nampak dekat sini, iaitu jenis-jenis line semua kita boleh tengok dan kita boleh fahami. Seterusnya ialah simbol garis semua. Kita ada macam-macam jenis garis dalam instrumentation ni. So lepas tu simbol instrumen semua kita boleh nampak, contoh-contoh dalam ni juga, contoh-contoh simbol seperti pump kat sini ada simbol dia. Lepas tu valve, control loop apa semua kita boleh nampak. Okay, seterusnya fungsi-fungsi dia ada banyak lah. Seterusnya, objektif yang kedua iaitu to draw the PNID for the laboratory apparatus with the correct symbol. Untuk melukis PNID bagi radai makmal dengan simbol yang betul. Jadi kita boleh fahami simbol-simbol tu dan kita boleh memperbaiki. So yang kedua ni iaitu apparatus ataupun equipment. Figure 1 show the flow diagram of three phase separator training unit. Three phase separator is an instrument vessel that used in the upstream oil and gas industry to spare oil, gas and water stream coming from the oil well.
kita boleh nampak apa kita punya proses ni yang akan berlaku dalam ni. Kita boleh nampak pump semua, itu apa, 3 phase separator. Kita boleh nampak kat sini. Yang kat bawah ni adalah jenis-jenis equipment lah semua ni. Kita boleh nampak yang ada dalam mini project ni seperti tas semua. Okey, seterusnya saya ingin paskan present ni kepada rakan saya. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Atini. Hari ini saya akan membentangkan cara saya melukis PNID dalam projek saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amirul Iskandar bin Muhammad Razif dengan nombor matriks 33 divisi 20F 2021. Okey, first sekali saya ingin terangkan bagaimana cara saya untuk melukis pipeline, iaitu yang kita dapat lihat di sini ada garis biru mana saya gunakan paling banyak di sini. Line ni dinamakan sebagai secondary line segment, di mana digunakan untuk mengalirkan cecair-cecair, iaitu fluid atau sebarang lah. Okey. Seterusnya, line yang berwarna merah dengan jarak-jarak ni saya gunakan electrical signal line, di mana ianya digunakan untuk menghantar maklumat-maklumat melalui elektrik pada level transmitter, pressure transmitter atau flow transmitter dan banyak lagi. Okey, seterusnya terdapat satu lagi garis yang saya gunakan, iaitu garis line pneumatic signal line, di mana ianya digunakan pada IP kepada control valve pada water tank dengan oil tank. Okey, seterusnya saya ingin terangkan mengenai valve. Okey, valve di sini kita dapat lihat saya menggunakan check valve, iaitu saya gunakan daripada tool pellets PNID ISA di bahagian valve. Saya pilih bahagian valve dan saya tekan check valve. Okey, seterusnya sini kita dapat lihat terdapat satu shutdown valve. Shutdown valve ni saya gunakan di bahagian valve dengan pada control valve ni. Dan saya gunakan control valve ni, lalu saya menukarkan substitute actuator dia kepada shutdown valve bentuk. Okey, seterusnya kita dapat lihat di sebelah ni terdapat globe valve. Globe valve ni saya ambil daripada valve ni, di mana dia ada tersedia pada valve di bahagian valve. Okey, seterusnya ingin terangkan mengenai valve seterusnya, iaitu ball valve. Ball valve ni saya dapatkan daripada general valve ni, lalu saya editkan menggunakan edit PNID object. Seperti yang kita dapat lihat, apabila kita klik pada valve tersebut, lalu kita dapat lihat terdapat edit PNID object ni, dan kita tekan, lalu kita boleh edit seperti berikut. Ya, ini hasil dia selepas saya edit. Okey. Seterusnya terdapat satu lagi pressure safety valve, iaitu saya dapatkan daripada PID PIP, dan saya masuk ke bahagian instrumen, dan seperti kita dapat lihat di sini, ya, saya ambil daripada sini di bahagian instrumen, masuk kepada bahagian relief valve, dan saya ambil di sini lalu saya gunakan.
Oke, seterusnya kita dapat lihat di sini ada box, control box seterusnya, yaitu kita boleh panggil sebagai solenoid, yaitu saya gunakan control box juga, lalu saya tukarkan substitute actuator dia kepada bentuk S di atas nih. Contohnya ini terdapat berbagai pilihan untuk solenoid, yes, untuk menggantikan valve yang untuk digunakan. Oke, seterusnya sini kita boleh lihat ada bulat-bulat nih. Contoh dia di sini ada pressure transmitter, ada level transmitter. Oke, ini saya dapat daripada instrumen dan saya ambil di bahagian general instrument ni. Ada gambar first ni bulatan. Inilah saya gunakan. So lepas tu kita boleh masukkan assign tag dia sekali. Contohnya saya boleh tekan ni, dan di sini kita boleh isi area dia, type dengan loop number. Okey. Seterusnya kita boleh lihat di sini terdapat satu tank paling besar dalam gambar ni, iaitu separator, di mana saya menggunakan vessel ni daripada bahagian equipment, dan di PNID di bahagian ISA. Okey, mari kita lihat di bahagian equipment. Seperti kita dapat lihat, ini adalah vessel yang saya gunakan, dan saya merebahkan dia dengan menggunakan rotate pada right click. Ya, ini. Okey. Seterusnya dekat sini kita dapat lihat ada dua pump yang saya gunakan, iaitu vertical inline pump, di mana saya gunakan pada tool palette PID PIP. Okey. Berarti dekat equipment ni, dekat bahagian pump ada vertical inline pump ni. Okey. Seterusnya dekat sini ada control valve. Control valve ni seperti yang kita dapat lihat dekat valve ni, ada control valve tersedia. Saya gunakan di bahagian oil tank dengan water tank. Okey, seterusnya dekat bahagian water tank ni, water tank dengan oil tank ni ada dua macam rumah, bentuk rumah, tapi dia bukan rumah tau. Okey. Seterusnya dia punya tank ni saya ambil daripada equipment, dan saya pilih di bahagian tool palette PIDSA di bahagian equipment, dan kita boleh lihat di bahagian tanks and vessel ni, dekat bahagian first ni ada atmospheric tank. So saya gunakan ini untuk water tank dan juga oil tank. Okey, saya rasa itu sahaja yang boleh saya terangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seterusnya saya akan menerangkan proses perjalanan three-phase separator ni dari awal sampai akhir. Okey, first kali dekat sini kita dapat nampak ada secondary line segment, di mana terdapat check valve, shutdown valve dengan glove valve sebelum dia menuju ke separator. Okey, dekat atas ni pula kita dapat lihat ada satu line yang berpusing, di mana terdapat ball valve. Lepas tu dekat atas ni kita dapat lihat ada satu pressure safety valve, dan di hujung ni kita nampak solenoid. Okey, sebelah ni pun ada satu lagi ball valve. Kat sebelah pula ada pressure transmitter. Dekat sebelah ni ada ball valve, dan sebelah ni lagi ada level transmitter. Dan ada satu lagi yang kita dapat lihat di sini, iaitu pressure gauge. Okey.
Seterusnya secondary leg segment ke bawah. Yang ke bawah ni kita dapat lihat ada ball valve dengan tagline-nya 3 MBV 200 ni, dengan 3 MBV 300 ni dia menurun dan mengikut laluan yang sama untuk ke drain. Okey. Seterusnya ada satu line ni dia turun bawah juga, dia ikuti ball valve. Kat sini pun ada ball valve dan dia kat sini ada turun tau. Dekat turun dia ke pump vertical, ini vertical line pump. Seterusnya diikuti dengan check valve, ball valve sekali lagi, dan sini kita ada jumpa shutdown valve. Seterusnya tu dia mengalir ke sebelum sampai ke water tank. Kita ada nampak satu ball valve turun ke drain dan ada satu flow transmitter bergerak ke atas ni. Seterusnya ada satu line din turun tau. Lepas tu dengan ada satu ball valve mengalir ke bawah dan ada satu ball valve lagi dengan line turun ke drain baru dari atas. Okey. So lepas turun tadi tu ada satu line melintang lagi kat depan dekat ball valve. Lepas tu ada ball valve ni dia turun ke bawah ke drain. Lepas tu di sini ada control valve diikuti dengan ball valve dan ada satu lagi ball valve ni sebelum sampai ke water tank. Water tank dengan tagline 3T501. Okey. Seterusnya sini ada ball valve seperti yang kita nampak di sebelum water tank tadi, yang turun daripada water separator ni. Ini bahagian untuk oil tank. Kat sebelah ni untuk water tank. Okey. Seperti yang dapat lihat sini ada ball valve dan sama seperti water tank sebelum water tank tadi, turun daripada separator dia tu ada turun, ada pump, diikuti dengan check valve juga ball valve. Okey, seterusnya dia mengarah ke shutdown valve dan apabila kita lihat ke depan lagi ada satu line turun ke bawah ke drain diikuti dengan satu ball valve. Okey, seterusnya kita dapat lihat ada satu flow transmitter. Lepas tu ada line turun dengan ball valve dia. Lepas tu ada satu lagi line ke drain dengan diikuti dengan ball valve. Okey. Di mana garis melintang ni sama seperti dekat water tank juga. Sebelum ke water oil tank ni ada satu ball valve dan ada satu line ke bawah iaitu ke drain. Sini pula ada ball valve. Seterusnya kita dapat lihat ada satu control valve di sini dan diikuti dengan ball valve dan satu lagi ball valve yang terakhir sebelum memasuki ke oil tank. Okey. Seterusnya dekat tepi ni pula ada satu level gauge mana ada secondary line segment yang saya gunakan, dan dekat sini pula ada kita dapat lihat level transmitter. Sebelum tu ada satu line yang turun ke bawah ke drain diikuti dengan satu ball valve. Okey. Seterusnya saya ingin terangkan pada level transmitter. Level transmitter ni saya gunakan apa ni? Electrical signal line kepada flow indicator, level indicator controller dan dihantar kepada shutdown valve. Itu. Seterusnya level transmitter ni dihantar kepada level indicator controller dekat bawah ni pula juga kepada shutdown. Okey. Seterusnya dekat sini saya ingin terangkan pula untuk phasor transmitter ni. Ini dia bergerak pada phasor indicator controller dan hantar kepada solenoid. Okey. Seterusnya kita tengok dekat water tank ni ada satu flow transmitter tadi. Flow transmitter ni dia hantar maklumat kepada
flow indicator controller. Seterusnya dia pergi antar ke IP dan mengalir ke control valve ni dengan menggunakan line pneumatic signal line. Okey. Dekat sebelah oil tank ni pun ada satu flow transmitter tadi. So dia hantar maklumat kepada flow indicator controller. Lepas tu pergi ke IP sebelum sampai ke control valve untuk apa ni? Pastikanlah macam mana keadaan dekat FT tu. Dia akan tutup ke tutup rapat atau longgarkan macam tu. Okey, seterusnya dekat tepi ni tadi ada satu label transmitter. Label transmitter ni dia hantar kepada label indicator controller. Lepas tu ada shutdown valve tadi dekat sebelum sampai oil tank ni mengalir sampai situ lah. Okey, saya rasa itu saja perjalanan proses dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Baiz bin Abdul Mukti, membuka matrix 33 DPC 20F2022. Okey, setelah selesai membuat sketching, terdapat 4 jenis control loop yang terdapat dalam sketching ini. Yang pertama adalah pressure control loop, yang mana kedua-duanya berada di atas separator. Level control loop, yang mana berada di sebelah pressure control loop. Dan yang ketiga dan keempat adalah flow control loop, yang mana kedua-duanya berada di bawah separator. Flow control loop terbahagi kepada dua, iaitu oil dengan water. Okey, jom kita explain mengenai pressure control loop terlebih dahulu. Pressure control loop adalah berfungsi untuk mengawal tekanan udara dalam separator. Pressure control loop, mengikut sketching, pressure transmitter pula berfungsi digunakan untuk detect tekanan udara dan menghantar signal secara elektrikal kepada pressure control loop. Pressure controller bandingkan dulu dengan set point yang ditetapkan. Hantar lagi signal elektrikal itu kepada valve yang berkenaan. Okey, seterusnya level control loop berfungsi untuk mengawal level crude oil supaya tidak melebihi atau kurang daripada set point. Level control valve pula sama juga. Level crude oil yang dapat di dalam separator didetect oleh level transmitter. Dan hantar signal elektrikal kepada controller. Level controller bandingkan nilai itu dengan set point dan hantar ke shutdown valve. Untuk membetulkannya, maka untuk flow control loop pula, untuk bahagian water tank dan oil tank, ini adalah oil tank, adalah sama juga. Kedua-duanya untuk mengawal kelajuan aliran air dan crude oil di dalam pipeline. Mula-mula flow transmitter akan detect flow rate. Controller akan bandingkan dengan set point dalam pipeline dan menghantar nilai elektrikal kepada flow rate controller. Flow rate controller akan bandingkan dengan set point supaya mengambil tindakan yang betul.
Selepas itu, signal akan tukar kepada pneumatic signal dan hantar kepada transducer dan terus dihantar kepada control valve yang berkenaan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Berkenaan dengan kesimpulan yang kita dapat dalam mini projek ini, yang pertama sekali kita dapat satu benda barulah, yang kalau kita baru masuk berkenaan dengan piping dan instrumentation diagram ni, kita boleh berjumpa dengan 3 phase separator ni lah, yang kita boleh nampak ni. Kita boleh mengenali lebih dalam berkenaan tentang benda ni, seperti yang rakan-rakan saya telah beritahu sebentar tadi. Kita boleh tahu jenis-jenis valve yang ada dalam 3 phase separator ni. Jenis valve, lepas tu dia punya komponen-komponen yang lain lah. Lepas tu kita boleh memahaminya, perjalanan dari satu campuran tu, kemudian dia akan asingkan benda tu. Lepas tu kita boleh faham berkenaan tentang control loop, seperti rakan saya itu Abdul Baid, dia telah kongsi sebentar tadi berkenaan dengan control loop lah. Kita boleh tengok kat bahagian merah ni semua. Okey, nampaknya sampai di situ saja. Sekian, terima kasih.